sahabat semua, kita adalah hambanya. Jadi mari kita berzikir kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliah budaya. Saya Da'i Afika, merupakan naib juara da'i pendakwah Nusantara TV3 dan merupakan seorang kaunselor berdaftar. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin tertunggu-tunggu apakah perkongsian kuliah budaya pada kali ini. Jadi perkongsian kita sebenarnya ringkas, padat dan bermakna mudah-mudahan insya-Allah, iaitu bila kita baik, semua buat tangan macam ni, bila kita baik, ramai yang sayang dekat kita. Baik, yang menonton video, saya nak tanya dulu, okey? Seronok tak kalau mak ayah sayang kita? Kalau kawan-kawan sayang kita? Para pensyarah sayang kita? Guru-guru sayang dekat kita? Kucing tepi jalan pun sayang dekat kita? Kejiranan sayang dekat kita? Dan paling best sekali bila Allah Subhanahu Wa Taala sayang dekat kita. Saya nak tanya, seronok tak? Masih seronok kan? Saya ni antara hobi saya, suka sangat baca buku-buku motivasi. Jadi antara buku-buku yang saya baca ni, saya tertarik dalam satu frasa ayat yang menyebut orang hari ni ramai yang nak ubah dunia, nak ubah negara, nak ubah kampung dia, nak ubah pendapatan dia, nak ubah kereta itu, ini dan sebagainya. Tetapi tak ramai orang yang nak ubah diri sendiri. Sebenarnya itulah benda pertama yang patut kita ubah diri kita. Jadi bila sebut tentang buat baik, ramai yang sayang. Bila kita baik, ramai yang sayang. Bila kita menyumbang, ramai yang suka dekat kita. Tak lain dan tak bukan, ia bermula dengan diri kita sendiri. Tapi kita tidak dapat nafikan, walaupun orang di sekeliling kita baik-baik semuanya, keluarga kita baik-baik semuanya, kita juga ada satu benda yang kita kena lawan sungguh-sungguh, iaitu nafsu kita. Nafsu syahwat, nafsu makan, nafsu itu, nafsu ini, yang kadang-kadang menyebabkan terbabas untuk kita melakukan kebaikan. Tak lain dan tak bukan, kekuatan kita sebagai seorang mukmin, iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang doa ini, Nabi Muhammad SAW sangat berpesan kepada kita, iaitu bila tiba waktu pagi, selepas solat subuh, waktu 7 pagi dan sebagainya, maka perbanyakkanlah berdoa. Nabi pesan dalam satu hadis, doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Maknanya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Bila kita ada ilmu yang bermanfaat, baru kita boleh berkongsi benda-benda yang baik dengan orang lain, right? Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal. Berikanlah aku rezeki yang baik. Bila rezeki yang baik yang masuk dalam mulut kita, makanan yang baik masuk dalam badan kita, dia akan membentuk diri kita pun jadi yang baik, mudah-mudahan. Dan yang terakhir sekali doa Nabi, ya Allah, terimalah amal kebaikanku sepanjang hari ini. Jadi 3 perkara ini sangat penting untuk merubah diri kita dulu. Kita seronok dan kita sangat tenanti-nanti bila mana kita berhimpun di hari akhirat nanti. Ramai ni, semua ada berjuta-juta orang, berduyun-duyun manusia yang berhimpun di padang mahsyar nanti. Dan ketika itu kita menanti-nanti, adakah kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Yang menentukan kita masuk sama ada pintu syurga ataupun pintu neraka, kita nilai balik sejauh mana amal kebaikan yang kita lakukan. Kita tengoklah waktu tu Allah panggil nama kita, Afika, datang ke depan, saya pun lihat kebaikan kita, keburukan yang kita lakukan. Dan yang keduanya adalah kita melihat
rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang melayakkan kita untuk masuk ke syurga Allah. Bayangkan malangnya kita rasa kita banyak dah buat kebaikan dekat dunia, tapi Allah tak terima. Subhanallah, cukup takut. Ada 3 keadaan yang mana Allah tak terima amalan yang kita buat. Cuma Allah terima satu sahaja. Saya nak kongsi 3 perkara dulu. Kebaikan yang kita buat tapi Allah tak terima. Yang pertama, kita buat kebaikan tapi kita riak. Yang kedua, kita buat kebaikan tapi kita fitnah dekat orang. Dan yang ketiga, kita buat kebaikan tapi ia tidak menepati dengan syariat Islam. Contoh, kita semayang. Tapi kita semayang subuh 10 rakaat. Tak bolehlah, ia tidak menepati dengan syariat. Kita semayang tapi kiblat kot lain. Kita semayang tapi kita tak menutup aurat dengan baik. Itu tidak bertepatan dengan syariat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima. Tapi Allah terima satu sahaja kebaikan yang kita buat. Iaitu yang pertama, sebab apa? Menepati dengan syariat. Dan kedua, dia buat memang ikhlas. Ibadah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bila kita baik, ramai yang sayang dekat kita. Yang kedua, iaitu kita belajar daripada orang lain. Pada zaman dulu ada seorang pemuda yang hebat. Yang ini cukup hebat. Yang mana satu ketika itu penduduk itu diuji. Satu kawasan ini diuji. Iaitu penduduk di kawasan ini mereka ingin tanam kurma. Ya. Jadi bila penduduk itu diuji, ekonomi musnah dan sebagainya, ramai orang tak beli kurma. Sehingga kan buah kurma tadi jadi buruk. Maka pemuda ini pemuda yang kaya. Dia sebab dia nak bantu orang lain ni, dia beli keseluruhan kurma-kurma buruk tadi dan dia simpan. Bila mana dia simpan dan dia bertawakal kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan memberi kebaikan, membantu ekonomi orang lain. Dan nak jadikan cerita, ada seorang raja pada zaman tu, dia kata apa? Aku nak cari seorang pemuda ni yang mana dia ni ada stok kurma buruk. Aku nak guna kurma buruk, aku nak buat baja, lebih kurang macam tu lah. Jadi dia pun terkejut. Subhanallah, ada orang nak beli kurma buruk. Jadi raja tadi ni beli kurma buruk dekat dia dengan harga yang berganda-ganda. Jadi dekat sini masyarakat pun sayang dekat dia sebab bantu. Dan raja tadi pun sayang dekat dia. Subhanallah. Itu nak dikatakan dekat sini, bila kita baik, ramai yang sayang dekat kita. Kita jangan risau. Kadang-kadang kita buat baik ni, kita mengharapkan balasan daripada manusia. Itu yang menyebabkan kita jadi tak istiqamah bila kita buat baik. Kita harap bila kita buat baik ni, manusia akan puji. Kita harap bila kita buat baik ni, manusia akan menghargai. Kita harap bila kita buat baik ni, manusia akan ingat. Tapi sifat manusia bukan macam tu. Kita ingat, ini pesanan daripada ayahanda saya. Bila mana kita buat baik dekat seseorang, nanti Allah akan kirim seseorang untuk buat baik dekat kita. Subhanallah. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga, dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW, Rasulullah ada menyebut, iaitu berkenaan tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Makna kata, sempurnanya iman seseorang itu adalah bila mana dia mencintai saudaranya sama seperti mana dia mencintai diri dia sendiri. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam kuliah budaya kali ini saya cuma menyentuh 3 perkara sahaja, iaitu bila kita baik, ramai orang sayang dekat kita. Yang pertama, ubah diri kita dahulu. Yang kedua, kita belajar daripada orang lain. Orang lain buat kebaikan, kita pun mencontohi kebaikan orang lain. Dan yang ketiga, sempurnanya iman seseorang itu bila mana kita menyayangi saudara kita sama kita menyayangi diri kita sendiri, mudah-mudahan. Jadi sahabat sekalian, banyak kita berdoa dekat Allah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dekat kita. Saya nak tinggal satu ayat ya. Ayat ini sangat deep, iaitu rumah yang kita duduk ini, rumah kata pergilah, kubur pun kata marilah. Makna kata usia kita makin singkat. Jadi bila usia makin singkat ni, kita kena banyak fikirkan apa amal kebaikan yang kita nak tinggalkan. Jadi sahabat sekalian, teruskan melakukan kebaikan. Saya Da'iyah Afiqah, teruskan belajar. Allah sentiasa mengajar kita.